Dan untuk kita punya ikan bakar ni, biasaannya kalau kita pergi bazar Ramadan, kalau tengok orang jual berniaga berasap-rasap tu, tak lain tak bukan ikan bakar ataupun ayam bakar. Itu dua je biasanya kalau bazar Ramadan ni, betul? Tapi sekarang ni biasalah, kalau kita beli dekat luar, kalau kita beli dekat bazar Ramadan, ikan yang dah siap seekor je lebih kurang dalam RM8 ke RM9 kan. Tapi sebenarnya bila kita buat sendiri, kita boleh dapat seekor ni dengan harga RM3. Lepas tu kita boleh dapat juga bahan-bahan lain untuk kita gaul dan kita jadikan hidangan kita, iaitu ikan bakar. Ni dapur bujang Ramadan ni lah. Dan saya akan mulakan dengan memotong bahan-bahan kita dulu. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk sikit lah, sebenarnya kita perlukan batu lesung. Kalau anda ada batu lesung dekat rumah, boleh tumbuk lumat. Tapi kalau tak ada macam saya ni, ni saya tunjukkan cara dia. Yang paling penting sekali, kita kena ada mangkuk ni. Sebab mangkuk ni nanti kita akan gaulkan ataupun kita akan lumurkan, gaulkan dekat ikan tu nanti. Tapi sebelum tu kena potonglah bahan-bahan ni. Dan untuk kita punya cili merah ni, yang kita punya cili padi ni, kita potong senipis yang boleh. Kalau anda ada blender boleh blend, tapi kalau tak ada boleh potong nipis-nipis lah sebab kita nak gaulkan dekat dalam ikan tu nanti. Senipis yang boleh. Kalau ada batu lesung pun cantik juga, boleh jadi macam paste. Tapi tak apa sebenarnya. Untuk masak ni, itulah kadang-kadang bila orang fikir macam, alamak tak ada batu lesung tak ada blender tak nak buat ikan bakar ni, leceh kan. Jangan macam tu sebenarnya, tak susah pun. Kita boleh buat dia, kita yang buat dia. Jadi kita masukkan kita punya cili padi kat dalam mangkuk ni. Masukkan cili padi dan seterusnya saya akan masukkan sedikit bawang putih. Bawang putih ni kita pakai lebih kurang dalam sebiji bawang putih pun cukup rasanya, sebab ikan dia sikit je kan, kecil je. Dan kita nak kena bagi dia hancur sikit. Jadi cara dia adalah kita ketuk lebih sikit sampai dia hancur macam ni. Kemudian kita cincang dia. Jadi biasanya kalau tak ada blender, tak ada batu lesung, kerja dia renyah sikit lah. Tapi bukannya tak boleh kan, boleh je buat. Kita chop ataupun kita cincang dia halus-halus, sehalus yang boleh lah. Kita tak adalah nak dapatkan dia sama tekstur macam blender ataupun macam batu lesung. Memang susah lah sikit nak dapat tu. Tapi asalkan kita dapat dia dadu yang kecil, yang kecil-kecil, itu dah cukup membadai supaya senang untuk kita gaulkan dengan ikan tu nanti. Kita cincang sikit lagi. Cantik. Sekarang masukkan dalam mangkuk tadi yang ada cili padi. Kita dah masukkan cili padi, kita dah masukkan juga bawang putih. Seterusnya saya akan masukkan kita punya serai. Jadi serai ni, kita nak hancurkan serai ni adalah ni, menggunakan belakang pisau. Kita hentak dia, ketuk dia. Ketuk sampai hancur. Kemudian kita cincang. Jadi kita boleh dapat juga serai yang halus. Kalau anda boleh lihat dekat kaca TV anda, saya tengah potong ni, anda boleh nampak kita punya serai ni pun cukup halus untuk kita gaulkan dekat ikan tu nanti. Kemudian kita cincang sikit lagi, sama macam bawang putih ni. Nampak kriuk-kriuk, dia jadi kriuk-kriuk kecil-kecil je. Masukkan dalam mangkuk. Dan untuk kita punya ikan bakar ni, saya akan mulakan dengan memotong bahan-bahan kita dulu. Yang kita punya cili padi ni kita potong senipis yang boleh. Jadi kita masukkan kita punya cili padi kat dalam mangkuk ni. Masukkan cili padi dan seterusnya saya akan masukkan sedikit bawang putih. Ketuk lebih sikit sampai dia hancur macam ni. Kemudian kita cincang dia. Cantik. Sekarang masukkan dalam mangkuk tadi yang ada cili padi. Kita dah masukkan cili padi, kita dah masukkan juga bawang putih. Jadi serai ni, kita nak hancurkan serai ni adalah ni, menggunakan belakang pisau. Kita hentak dia, ketuk dia. Ketuk sampai hancur. Kemudian kita cincang. Nampak kriuk-kriuk, dia jadi kriuk-kriuk kecil-kecil je. Masukkan dalam mangkuk. Saya akan masukkan juga sedikit daun sup. Daun sup ni untuk bagi dia meriah sikit, dan juga bila kita bakar tu dia ada bau, rasa. Dia akan lebih menaikkan aroma ikan bakar kita lah. Sebab ikan bakar saya ni memang sangat-sangat mudah. Kalau dekat bazar tu mungkinlah dia punya ikan bakar tu rasa dia lain macam sikit, ataupun dia ada banyak lagi rempah dia letak. Tapi bagi saya, less is more. Itu maksud dia adalah kalau kita buat kurang pun rasa dia memang dah sedap. Jadi seterusnya, dekat dalam ni dah ada cili padi, kita dah ada kita punya bawang putih dan juga daun sup. Saya akan masukkan juga sedikit bawang merah untuk bagi dia rasa manis. Sekarang ni saya akan potong kita punya bawang merah. Jadi bawang merah ni pun kalau boleh kita nak chop dia ataupun kita cincang dia halus macam ni juga. Jadi cara dia, kita akan potong macam ni dahulu, setengah je. Kemudian kita potong, jangan bagi putus.
dan kita cincang. Jadi kita dah boleh nampak kita boleh dapat ketulan yang kecil dan nanti kita tinggal nak cincang dia lagi halus je sikit. Okay. Ini adalah antara teknik-teknik yang saya belajar memang waktu saya belajar dulu dan juga waktu saya bekerja. Ini memang kalau kita kerja, memang inilah dia salah satu benda yang kita kena buat. Kalau sebab kadang-kadang ada jenis-jenis hidangan ni kita tak perlu kisar, tak perlu nak tumbuk, tapi kita perlu potong je. Sebab kita nak dapatkan dia punya rasa tu. Bila kita makan dia, kita dapat rasa kriuk-kriuk tu lah, kita boleh gigit sikit. Okey, masukkan bawang dalam ni. Jangan potong lama sangat bawang ni, sekejap lagi dia buat saya menangis. Mata saya dah terkebil-kebil dah ni sebab kena potong bawang. Okey, cantik. Jadi dekat dalam ni semua dah ada. Cili padi, kita punya bawang putih, daun sup dan juga bawang biasa, bawang merah dah ada. Masukkan sedikit serbuk kunyit. Okey, untuk kita punya ikan ni kita buat serbuk kunyit sikit dan juga sedikit sos tiram. Masuk satu sudu dan kita gaulkan je. Kita gaulkan sampai dia sepati. Dia pekat-pekat macam ni je. Kalau anda rasa dia terlampau pekat, kita boleh masukkan sedikit air ataupun sedikit minyak. Okey, jadi sekarang ni saya akan masukkan sedikit minyak dekat dalam ni. Kita masukkan lebih kurang dalam satu sudu je lah untuk jadikan dia senang nak gaul. Satu paste, satu, dua. Okey, cukup lah 2 sudu. Dan kita gaulkan dia. Jangan lupa gaul-gaul juga. Tapi kita punya garam semua kita tak letak lagi. Jadi jangan lupa garam sikit. Kalau letak nanti walau macam mana pun kita letak bahan dia punyalah banyak macam-macam tapi lupa letak garam, dia punya rasa tu takkan sampai. Baiklah, tadi saya dah masukkan sedikit garam dan saya nak masukkan juga sedikit ladi hitam untuk bagi rasa je. Ni kita punya bahan ni untuk ikan bakar kita. Jadi untuk ikan kerisi kita yang berharga RM3 ni, inilah dia hasil dia bila kita dah membeli belah dekat pasar tadi. Untuk ikan ni pastikan kita kelarkan dia sikit supaya kita punya perapan tu boleh masuk ke dalam dan dalam masa yang sama dia mempercepatkan proses ikan ni untuk masak. Okay. Kelar dia sikit. Dan kita ambil kita punya, kalau boleh saya nak terus buat dekat atas kita punya daun ni lah. Kita pakai daun kunyit untuk membakar ikan kita ni. Jadi kita letak sikit dekat bawah. Ratakan. Ini macam hotel lah ni kan. Cantik kita buat dia. Panjang sikit sampai ke atas, ke ekor dia. Dan kita ambil ikan ni, ikan kerisi kita letak kat atas. Kita ambil lagi paste kita yang ada, kita letak kat atas. Letak sikit kat atas ni, lumurkan dia sampai ke ekor jangan tinggalkan sikit pun. Lepas tu kalau ada yang lebih ni, pastikan kita masukkan dekat dalam badan dia. Supaya bila kita nak makan tu nanti kan, dia akan rasa luar dan juga dalam. Alright, cukup. Ni sikit lagi. Jangan bazir, tak sikit lagi. Okey. Dan sekarang ni kita akan tutup dia macam ni je. Dan kita akan bakar dia dekat dalam kuali kita ni. Letak terus. Okey. Bila dah letak, baru kita buka ke api. Jadi saya dah balutkan dia dengan daun kunyit dan kita dah letak dekat dalam kuali. Bila saya letak kat atas kuali, baru saya buka api. Sebab apa? Sebab kita tak nak dia terus panas, nanti dia terus terkejut, terbakar macam tu. Sebab kita tak pakai minyak. Jadi kita nak biarkan api perlahan, biar dia slow cook. Dan dalam masa yang sama juga saya menggunakan daun kunyit ni sebab kita tahu daun kunyit ni dia punya bau dia, harum dia lain macam, lagi harum daripada daun pisang. Tapi kalau tak ada daun kunyit, boleh ganti daun pisang. Kalau tak ada daun pisang, boleh ganti dengan aluminium foil. Kalau tak ada juga, bakarlah terus macam tu. Panggang dari atas kuali macam tu je lah. Tapi lagi sedap kalau ada balut macam ni. Alright, dan sekarang bila dah letak ikan ni, sebabkan saiz dia kecil, kita akan biarkan ikan ni masak lebih kurang dalam 8 ke 10 minit. Baiklah, tadi saya dah masukkan ikan kita dan saya pun dah terbalik dia lebih kurang dalam 6 minit sebelah. Dan sekarang kita boleh angkat. Sebab saya tahu ikan ni dah masak. Bila kita tekan dia sedikit pejal. Dia pejal macam ni. Cantik lah ni. Okay, pejal ikan ni lain. Jangan samakan macam pejal dengan ayam. Kalau ayam punya pejal memang betul-betul pejal. Padat nak tekan tu susah. Kalau ikan ni dia lembut sikit. Jadi kita dah tahu lah ini memang dah masak. Tutup api. Marilah kita letak atas pinggan hidang kita. Pegang baik-baik. Tekat sekali dengan daun-daun tu. Ni kita kena kepit lah ni. Sebab dia melekat sikit dekat bawah tu kan. Itu yang buatkan sedap tu. Mantap. Mari kita angkat dia. Okey. Letak terus. Alright, dengan dia punya kriuk-kriuk ni jangan lupa. Sekarang kita boleh buka. Kita hidangkan, kita tunjukkan kepada anda penonton di rumah ikan bakar dapur bujang Ramadan. Alright, letak sikit kriuk dia tadi yang ada tu. Okey.
Itulah dia. Sekejap je sebenarnya nak buat ikan bakar ni, tak susah pun kan. Sangat mudah dan dah pun siap saya punya ikan bakar yang paling mudah yang pernah anda jumpa dia punya resepi tu. Jadi kalau nak tahu rasa macam mana ikan bakar dapur bujang ni, jangan lupa cuba.